perpaduan atau perebutan ghanimah. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata pihaknya menyerahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakyat bagi menilai hasil prestasi kerja yang dilaksanakan. Menurutnya Menteri dan Timbalan Menteri yang dipilih telah melaksanakan kerja mereka sebaik mungkin. Penilaian prestasi Menteri dinilai oleh Perdana Menteri, bukan orang luar yang tidak ada kena-mengena yang ada kepentingan peribadi, kata Tuan Ibrahim di petik media. Beliau berkata demikian setelah dikecam sebagai Menteri Cak Ayam dan menjadi beban kepada Perdana Menteri oleh Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad. Demikian sabarnya pimpinan PAS dengan kerenah pemimpin UMNO demi menjaga perut menerusi jawatan Menteri, Timbalan Menteri dan kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Itulah ghanimah yang diperolehi mereka setelah bersekongkol dengan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi serta beberapa pimpinan politik Sabah dan Sarawak apabila mengkhianati mandat rakyat dan pilihan raya umum ke-14 lalu menerusi langkah Sheraton. Presiden UMNO dan gerombolannya kini mencemuh PAS pula. Anehnya, pada Mei lalu naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amarni Abdullah masih sanggup melutut kepada UMNO meminta parti itu menilai semula pendiriannya berhubung kedudukan dalam Muafakat Nasional MN. Katanya PAS sentiasa terbuka untuk menjalin kerjasama politik dengan mana-mana parti termasuk UMNO pada pilihan raya umum ke-15 demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita mahu khianat UMNO, kita dah tarik sokongan kepada UMNO. Bersatu juga tidak tarik sokongan kepada UMNO. Kita sanggup duduk bersama UMNO sebab demi penyatuan ummah. PAS juga memikirkan kepentingan ummah kerana mahu halang Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan. Mengikut pengalaman sebelum ini, sudah perit 22 bulan dengan PH katanya. Sekejap, PAS keperitan selama 22 bulan ketika Pakatan Harapan mentadbir negara ini. Apakah keperitan PAS itu? Apakah kerugian yang ditanggung oleh Melayu dan Islam ketika itu? Adakah tindakan Kerajaan Pakatan Harapan menurunkan kadar cabutan judi daripada 22 kali kepada 8 kali setahun itu perit bagi PAS dan rugi bagi Melayu dan juga Islam? Justru kerana keperitan itu, Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional menaikkan kadar cabutan judi daripada 8 kali kepada 22 kali setahun bagi sport toto, Damacai, Magnum dan seumpamanya. Kerajaan PAS Kelantan maksudnya ada 66 kali cabutan di Semenanjung. Itu tidak termasuk lagi syarikat-syarikat di Sabah dan Sarawak, kata Naib Presiden Amanah yang juga Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Setelah berjaya mengambil alih kerajaan daripada UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan telah memberi 400 juta ringgit pada tahun 2019 secara terus kepada Kerajaan Kelantan sebagai bajet tambahan. Sementara itu, Kerajaan Terengganu pula menerima royalti minyak atau wang tunai petroleum WTP keseluruhan berjumlah 1.277 bilion ringgit pada tahun yang sama. Apakah itu juga satu keperitan? Sebaliknya, PAS berteriak kononnya Melayu terancam, Islam terancam, istana terancam. Sudah terang lagi kali bersuluh yang berkali-kali derhaka kepada raja pemerintah sama ada di Perak, Selangor maupun kepada Yang di-Pertuan Agong ialah pimpinan PAS. Maaf, jom China merentas sedikit ke belakang bagi mengingatkan mereka yang telah lupa. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria dan dua ahli Dewan Undangan Negeri parti itu gagal untuk menghadap seperti dititahkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada Disember 2020. Lepas itu, mereka terhegeh-hegeh meminta ampun kepada Raja Nazrin kerana takut perbuatan itu akan menjejaskan peluang menjadi Exco Kerajaan Negeri Perak. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Menteri Undang-Undang semasa pentadbiran Tan Sri Mahyadi Mak Yassin menimbulkan kemurkaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah apabila kerajaan mengumumkan di Parlimen pada 26 Julai 2021 pembatalan semua ordinan darurat pada 21 Julai kerana ia belum diperkenankan baginda. Dan akhir sekali pertelingkahan Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dengan Istana Selangor berhubung sambutan perayaan Bun Odori di Selangor dan Pulau Pinang. Sehingga hari ini, PAS masih berteriak kononnya sesak nafas dan perit semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Sedangkan dalam pemerintahan PAS bersama rakan sekongkolnya, rakyat yang sesak nafas dan perit untuk menyambung hayat hari demi hari. Tatkala pemimpin senang lenang setelah mendapat ghanimah. Aneh sungguh. PAS masih menelusuri naratif lapuk perpaduan ummah dengan parti yang dikuasai apa yang mereka gelar sebagai kluster mahkamah dan itik patah kaki. Mana sebenarnya hala tuju perpaduan ummah setelah selesai perebutan ghanimah? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas,
Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.